Bahasa Melayu tahun 6. Tema 1, Istimewanya Keluargaku, unit pertama, Kasih Insan Istimewa. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat bertutur dalam suatu dialog dengan sebutan yang betul dan bertata susila. Kedua, mengujarkan cerita dengan sebutan yang betul dan intonasi yang baik. Kriteria kejayaan pertama, sekurang-kurangnya 80% bertutur dalam dua dialog dengan sebutan yang betul dan bertata susila. Kedua, sekurang-kurangnya 80% membaca teks dengan lancar. Kemahiran mendengar dan bertutur. Islah, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baik, Ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Islah? Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Islah. Adik kamu perlu dibimbing selalu. Dia menghadapi masalah pembelajaran. Oleh sebab itu, dia sukar mengeja dan membaca. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, Ayah. Wah, cantiknya. Empat jenis ayat yang boleh kita dapati daripada dialog ini. Yang pertama ialah ayat perintah. Ayat perintah mesti adanya kata perintah di depan ayat, iaitu minta, jangan, tolong, jemput, sila, harap dan sebagainya. Daripada dialog ini kita boleh nampak ayat perintah iaitu Islah, tolong buka pintu. Islah, tolong buka pintu. Jenis ayat kedua ialah ayat tanya. Ayat tanya ada gunakan kata tanya seperti mengapakah, apakah, bilakah, siapakah, di manakah dan sebagainya. Dan munculnya tanda tanya. Tanda tanya. Ataupun kita sebut tanda soal dalam ayat itu. Daripada dialog ini kita boleh nampak ini. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Islah? Baik, di sini kata tanya apakah telah digunakan dan tanda soal telah digunakan. Menjadikan ayat ini sebagai ayat tanya. Ayat ketiga ialah ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat pernyataan yang biasa. Jadi, diikuti dengan noktah. Diikuti dengan noktah. Di sini terdapat banyak ayat penyata yang boleh kita dapati. Contohnya, banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama ayah. Ini satu. Ini ialah satu ayat penyata. Ayat penyata yang kedua, boleh kita ambil ini juga. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Ayat ketiga, adik juga saya ajar melukis. Ini boleh dijadikan ayat penyata juga. Ayat keempat, adik telah melukis 2 keping gambar. Ini merupakan ayat penyata juga. Baik, daripada ayat-ayat di sini, contohnya kita ambil ini. Adik kamu perlu dibimbing selalu. Nampak tak ada noktah?
Ini juga dijadikan ayat penyata. Dia menghadapi masalah pembelajaran. Ini juga merupakan ayat penyata. Di sini ada banyak lagi. Irfan sungguh pandai melukis. Ayah, ini boleh juga. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Ini juga ayat penyata. Baik, kita pergi ke ayat jenis ayat yang keempat, iaitu ayat seruan. Baik, ayat seruan ada gunakan beberapa kata seru dan diikuti dengan tanda seruan. Contohnya, wah, aduh, aduhai, amboi, cheese. Baik, daripada dialog ini kita boleh nampak ini. Wah, cantiknya. Baik, ini merupakan ayat seruan. Seterusnya, kita pergi ke kemahiran membaca. Baik, ini merupakan satu teks dugaan keluargaku. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku Irfan. Seperti kanak-kanak lain yang seusia dengannya, Irfan sudah mula belajar menulis dan membaca. Namun begitu, ada keganjilan yang dapat kami perhatikan pada dirinya. Ada huruf yang ditulisnya terbalik. Dia juga tidak dapat membaca dengan betulnya seperti kanak-kanak yang lain. Ibu dan ayah berasa bimbang. Mereka mengambil keputusan untuk membawa Irfan berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak. Irfan menghidap disleksia, iaitu sejenis masalah pembelajaran. Dia mengalami kesukaran untuk mengeja, membaca dan menulis. Dia juga sukar untuk mengenal pasti huruf B, D, P dan Q. Jelas Dr. Ranjit. Kami sekeluarga terkejut. Kata-kata Dr. Ranjit itu menimbulkan rasa resah dalam hati kami. Namun begitu, kami berasa lega apabila Dr. Ranjit menyatakan bahawa masalah itu dapat diatasi. Contoh masalah disleksia di sini. Kriteria yang boleh ditunjukkan oleh Irfan yang menghidap masalah disleksia, bunga, bunga, bunga. Tetapi perkataan bunga ini dibaca oleh Irfan secara terbalik. B ini telah dibaca terbalik jadi D. Okey, jadi bunga ini telah salah dibaca sebagai dunga. Ini merupakan masalah pembelajaran yang disebut sebagai disleksia. Baik, sini ada satu syair untuk kita nikmati bersama. Dugaan ini kami hadapi. Inilah realiti, bukannya mimpi. Resah gelisah tolak ke tepi. Irfan dihantar menjalani terapi. Nasihat doktor kami turuti. Kuatkan semangat, cekalkan hati. Segala penyakit mampu diubati. Andai usaha tidak berhenti. Biar keringat terpaksa diperah. Berpantang kami untuk menyerah. Segala usaha akan dikerah. Kepada Tuhan kami berserah. Setelah kita memahami isi kandungan teks ini, jom kita jawab soalan. Soalan pertama. Kebiasaannya soalan pertama kita akan cari jawapannya daripada perenggan pertama. Perenggan pertama. Apakah masalah yang dihadapi oleh Irfan? Maknanya Irfan ini dia ada masalah apa?
Kita boleh cari sini. Huruf ditulis terbalik. Tidak dapat membaca dengan betul. Jawapannya, masalah yang dihadapi oleh Irfan ialah huruf yang ditulisnya terbalik dan dia tidak dapat membaca dengan betulnya seperti kanak-kanak lain. Soalan kedua. Ceritakan tindakan yang diambil oleh keluarga Irfan. Ibu bapa Irfan telah membuat sesuatu. Apakah yang telah dilakukan oleh mereka? Soalan 2. Kita boleh cari jawapannya dari perenggan kedua. Lihat di sini. Mengambil keputusan. Jawapannya, ibu bapa Irfan membawa Irfan berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak. Untuk ini dibuangkan. Tidak perlu ditulis, maafkan saya kerana salah menaip. Ibu bapa Irfan membawa Irfan berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak. Baik, kita pergi ke soalan ketiga. Berikan maksud disleksia. Apakah maksud disleksia? Apa itu disleksia? Soalan 3 kita pergi lihat pada perenggan ketiga. Disleksia ialah penyakit yang menyebabkan kanak-kanak sukar membaca dan mengeja. Disleksia ialah penyakit yang menyebabkan kanak-kanak sukar membaca dan mengeja. Itu merupakan sejenis masalah pembelajaran. Soalan keempat. Jelaskan nasihat yang diberikan oleh doktor. Kita boleh lihat sini perkataan nasihat. Boleh kita carikan daripada puisi syair di bawah. Apakah nasihat doktor? Kita boleh ambil daripada ini. Menjadikan jawapannya, doktor menasihati keluarga Irfan supaya menguatkan semangat dan cekal kerana segala penyakit ada ubatnya jika sentiasa berusaha. Kita gabungkan ketiga-tiga ayat ini untuk dijadikan satu jawapan yang lengkap. Doktor menasihati keluarga Irfan supaya menguatkan semangat dan cekal kerana segala penyakit ada ubatnya jika sentiasa berusaha. Jom kita lihat soalan kelima. Nyatakan nilai yang terdapat dalam syair. Nilai bermakna pengajaran yang baik. Boleh kita belajar daripada syair di bawah. Jawapannya, nilai yang terdapat dalam syair ialah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan bersikap reda. Maknanya ada dua nilai boleh kita fikirkan daripada syair ini. Yang pertama ialah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua ialah bersikap reda. Itu sahaja 5 soalan pemahaman daripada teks yang kita belajar hari ini. Cikgu harapkan semua murid boleh mengulang kaji isi kandungan
daripada teks tadi itu dengan baik sekali. Sekian, terima kasih.